Biografi Muhammad bin Abdullah, perjalanan hidup seorang Nabi, oleh Zulkifli Muhammad Yusuf dan Nur Naimah Abdul Rahman. Bab yang ketiga, hijrah ke Habsyah. Pada kuliah yang sebelum ni, kita telah lalu ramai sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in telah diuji dengan ujian yang sangat keras ketika mana mereka berada di Mekah. Dan ketika itu ujian mereka sangat keras dan mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh tak kita berhijrah ke suatu tempat, moga-moga ada sinar harapan di tempat yang baru. Ketika mana contoh tabung sampai kita bagi sumbangan ikhlas. Orang yang berkemampuan mungkin dia boleh bagi dalam kuantiti yang banyak, RM10, RM50, RM100 dan sebagainya. Tapi bagi orang yang kurang berkemampuan, tapi dia niat hanya saja dia memberi sedekah kerana Allah Ta'ala, dia memberi RM1 ataupun 50 sen yang dia ada, itu yang ulama sebut afdalu a'mal ahmazuha ay asyakkuha. Setiap amalan itu dikira apa yang susah bagi dia untuk keluarkan. Sudah tentu berbeza. Ada orang senang saja keluar RM50. Ada orang mungkin 50 sen itu satu benda yang sangat besar bagi dia. Tapi ketika mana dia keluarkan untuk infak, untuk memberi sedekah, untuk memberikan kepada orang yang lebih susah, Allah kira itulah satu amalan yang amat baik bagi dia. Orang pertama berhijrah adalah Uthman dan isterinya Ruqayyah, anak perempuan Muhammad. Uthman bin Affan radhiyallahu an merupakan khalifah yang ketiga. Dia mendapat gelaran yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Zunurain, memiliki dua cahaya. Uthman bin Affan radhiyallahu an. Sebab apa? Sebab Uthman bin Affan ini dia telah mengahwini dua puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Ruqayyah, yang kedua adalah Ummu Kalsum. Dia bukan kahwin serentak. Uthman bin Affan berkahwin dengan Ruqayyah ketika mana perang Badar. Ruqayyah anak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyertai perang Badar dan dia telah wafat. Kemudian Uthman bin Affan menangisi dengan sangat hebat, sedih sebab isteri dia meninggal dan dia anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi merekomen Ummu Kalsum untuk Uthman bin Affan untuk kahwin. Itu dapat gelaran bagi dia Zunurain, memiliki dua cahaya, sebab dia mengahwini dua anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar masuk Islam. Ini satu topik kecil yang sangat menarik. Bagaimana Umar Al-Khattab radhiyallahu an masuk Islam. Tekanan dan kezaliman Quraisy yang belum Islam terus berlaku, sehingga berlaku peristiwa yang menggembirakan Muhammad bin Abdullah. Peristiwa itu adalah peristiwa Umar Al-Khattab masuk Islam. Salah seorang daripada dua orang pemimpin bukan Islam, kafir Quraisy yang memusuhi Islam. Peristiwa ini berlaku pada tahun ketiga selepas kenabian. Kita baca kisah Saidina Umar ni sangat bertubuh besar. Dia naik kuda, kaki dia mencecah tanah. Memang besar, bukan biasa-biasa punya Arab. Kuda dekat Arab memang dah besar, tapi dia naik kuda tu kaki dia mencecah ke tanah. Dan dia sendiri tawarkan diri untuk pukul perempuan hamba ini daripada suku Mu'amilah sampai perempuan ni tak mampu untuk berdiri. Adapun sahabat yang telah masuk Islam ketika itu nampak, tapi tak ada seorang pun berani untuk tegur perbuatan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, sebab dia sangat-sangat bengis dan sangat-sangat ganas terhadap orang Islam.
Umar berpaling kepada Sa'ad, adik iparnya. Adakah kamu sudah murtad? Sa'ad dengan tenang menjawab, aku tidak murtad wahai Umar, tetapi aku masuk Islam. Aku bukan murtad, aku bukan membelakangi agama nenek moyang, tapi aku masuknya Islam. Umar terus menempeling Sa'ad. Ada dalam riwayat yang lain kata dia sepak, orang yang bertubuh besar sepak Sa'ad. Ketika itu sekali tempeling sahaja hidung Sa'ad telah berdarah. Okey. Fatimah ketika itu cuba menghadang Umar daripada memukul suaminya. Ketika itu Fatimah pula telah ditempeling ataupun ditampar. Berdarah juga hidung Fatimah, dan ketika itu Fatimah menangis. Seorang abang kandung menampar dia sebab dia telah memasuk Islam. Hatinya merintih supaya hati Umar lembut kepada Islam. Apabila melihat suasana itu, Umar menjadi kasihan pula, hatinya menjadi lembut. Dan ketika itu Umar berkata, tunjukkan kepada aku helaian yang kamu baca tadi. Fatimah berkeras tidak mahu. Akhirnya Umar bersumpah, demi Latta dan Uzza, aku tidak akan berbuat sesuatu yang tidak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Pertamanya adalah sama-sama kita niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba, kami redha Allah itu Tuhan kami. Wabil islami dina, dan kami redha Islam adalah cara hidup kami. Wabi Muhammadin Nabiyan wa Rasula, dan kami juga redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan Nabi dan Rasul. Pengurusi masjid, timbalan pengurusi, para ahli jawatan kuasa masjid, Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jal kerana masih lagi memberi semua nikmat-nikmat kepada kita sebagai insan. Nikmat kesihatan, kelapangan, ada kawan yang baik, ada jiran yang soleh, ada sedikit harta, ada sedikit kesenangan. Dan semua nikmat-nikmat yang Allah Azza wa Jal bagi, Allah nak tengok antara kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalan,
yang boleh ditunjukkan kepada Allah Azza wa Jal pada suatu hari nanti. Sudah tentu kita semua segala kenikmatan dan kesusahan sudah tentu berbeza. Saya sendiri adanya kesusahan dan adanya kesenangan. Dan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah juga pun ada juga kesenangan, kelapangan, dan ada juga kesempitan dan kesusahan yang Allah Azza wa Jal bagi. Tapi percayalah apa yang Allah Azza wa Jal bagi kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bagi satu benda itu kecuali kita mampu untuk memikulnya. Ketika mana contoh tabung sampai kita bagi sumbangan ikhlas. Orang yang berkemampuan mungkin dia boleh bagi dalam kuantiti yang banyak, RM10, RM50, RM100 dan sebagainya. Tapi bagi orang yang kurang berkemampuan, tapi dia niat hanya saja dia memberi sedekah kerana Allah Ta'ala, dia memberi RM1 ataupun 50 sen yang dia ada, itu yang ulama sebut afdalu a'mal ahmazuha ay asyakkuha. Setiap amalan itu dikira apa yang susah bagi dia untuk keluarkan. Sudah tentu berbeza. Ada orang senang saja keluar RM50. Ada orang mungkin 50 sen itu satu benda yang sangat besar bagi dia. Tapi ketika mana dia keluarkan untuk infak, untuk memberi sedekah, untuk memberikan kepada orang yang lebih susah, Allah kira itulah satu amalan yang amat baik bagi dia. Dan kita mensyukuri semua nikmat yang Allah Azza wa Jalla bagi, dan kita sentiasa muhasabah. Moga-moga apa yang Allah bagi adalah satu nikmat yang boleh kita tunjuk pada Allah Azza wa Jalla pada suatu hari, bukan satu benda yang mendatangkan bala, wa na'udzubillah min zalik, kepada kita suatu hari nanti. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, kita teruskan lagi pengajian biografi Muhammad bin Abdullah, perjalanan hidup seorang Nabi, oleh Zulkifli Muhammad Yusuf dan Nur Naimah Abdul Rahman. Bab yang ketiga, hijrah ke Habsyah. Pada kuliah yang sebelum ni, kita telah lalu ramai sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in telah diuji dengan ujian yang sangat keras ketika mana mereka berada di Mekah. Dan ketika itu ujian mereka sangat keras dan mereka meminta kepada Nabi SAW, boleh tak kita berhijrah ke suatu tempat, moga-moga ada sinar harapan di tempat yang baru. Ketika itu termaktublah satu peristiwa, iaitu hijrah ke Habsyah. Beberapa sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in yang berhijrah ke sana untuk mencari satu sinar baru untuk mengembangkan Islam di Habsyah. Baik, berpindah ke Habsyah. Apabila Muhammad melihat penderitaan yang dialami oleh sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, di mana orang-orang Quraisy yang belum Islam mahu mengazab mereka, termasuk yang bukan hamba, seperti Zubair bin Awam, Uthman, bahkan Abu Bakar sendiri. Pada masa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengizinkan mereka berpindah ke Habsyah. Sampai satu tahap kafir Quraisy bukan hanya menyiksa hamba-hamba Bilal bin Rabah dan sahabat-sahabat yang lain, tetapi yang bukan hamba pun mereka terus seksa, terus kenakan sekatan, supaya mana mereka tidak menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah seorangnya adalah Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ni seorang sahabat yang hebat,
Nabi SAW menjanjikan dia syurga 2 kali dalam sirah Nabi SAW sebut. Dan antara kelebihan Zubair bin Awam ini, Nabi SAW pernah bersabda, Nabi kata, inna likulli nabiyyin hawariyan, sesungguhnya pada setiap Nabi akan ada hawariyan. Apa itu hawariyan? Iaitu pembantu ataupun pendukung tegar setiap Nabi. Kita dah maklum sebelum ni, saya pernah kongsikan jumlah Nabi ini ada 124,000 kalau riwayat Abu Zar Al-Ghifari. Dalam riwayat Tirmizi mengatakan ada 114,000, dan ada juga pendapat lain mengatakan 117,000. Tapi pendapat yang kuat mengatakan 124,000 Nabi. Setiap Nabi ini ada hawariyan, ada pembantu dan pendukung yang tegar. Bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembantunya adalah wa inna hawariya, yang sesungguhnya pembantu ataupun pendukung tegar bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Az-Zubair bin Al-Awwam, itu Zubair bin Awam. Ini kelebihan Zubair bin Awam. Dia disiksa dengan amat teruk, dan dia antara sahabat yang meminta izin kepada Nabi untuk mencari sinar baru di Habsyah. Kita tahu Zubair bin Awam ini berkahwin dengan puteri sulung Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang bernama Asma. Yang kahwin dengan Asma radhiyallahu anha, dan dikurniakan Allah 3 cahaya mata. Yang pertama Abdullah, yang kedua Urwah, yang ketiga Al-Munzir. Dan Allah memberikan umur yang panjang bagi Zubair bin Awam ini. Anak-anak dia dah meninggal dunia, selepas beberapa hari baru dia meninggal dunia. Ada yang mengatakan umur dia mencecah 112 tahun. Usia yang sangat-sangat tua. Nabi SAW pun umur 63 tahun. Dan dialah yang Nabi SAW kata hawariyan, pembantu aku, iaitu Nabi SAW. Baik, Muhammad berkata, sesungguhnya di bumi Habsyah ada seorang raja. Tidak ada orang yang zalim di negaranya. Berpindahlah ke sana sehingga Allah Azza wa Jal mendatangkan jalan keluar daripada apa yang kamu hadapi. Ini Nabi SAW sarankan kepada para sahabat radhiyallahu ajma'in. Ada yang kata 12 orang, ada yang kata 14 orang. Nabi kata pergilah. Dalam bahasa Arab dia kata izhabu ilal Habsyah. Pergilah kalian para sahabat radhiyallahu ajma'in ke Habsyah. Fa inna biha, sesungguhnya pada Habsyah, di negara Habsyah, di negeri Habsyah, malikan la yudlamu indahu ahad. Ada seorang raja, yang raja tu bukan beragama Islam, tapi dia tidak menzalimi orang yang lain, iaitu Raja Najasyi. Raja Najasyi adalah berfahaman atau beragama Kristian, tapi dia tidak menzalimi sesiapa pun yang datang, dengan harapan ketika mana para sahabat radhiyallahu ajma'in berpindah ke Habsyah, Raja Najasyi akan menolong mereka. Itu ada disebut, kalau dalam baca kitab sirah yang lain sebut, Ibn Taymiyah sebut menggunakan ayat yang sama. Dia kata bagaimana keadilan adalah asas kerajaan. Sesungguhnya Allah menegakkan negara yang adil sekalipun kafir, dan tidak menegakkan negara yang zalim sekalipun Islam. Itu yang dirungkaikan daripada kitab Al-Maghazi dalam kitab sirah yang lain. Walaupun Raja Najasyi itu beragama atau berfahaman Kristian, tapi Allah memberi rahmat ke kawasan tersebut sebab dia berlaku adil. Wa na'udzubillah min zalik, kalaulah ada satu tempat yang dipimpin oleh orang yang beragama Islam tetapi tidak berlaku adil, nescaya Allah Azza wa Jalla sebut daripada Ibn Taymiyah,
kerajaan tersebut tidak akan mendapat naungan arasy Allah Ta'ala. Orang pertama berhijrah adalah Uthman dan isterinya Ruqayyah, anak perempuan Muhammad. Uthman bin Affan radhiyallahu an merupakan khalifah yang ketiga. Dia mendapat gelaran yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Zunurain. Memiliki dua cahaya. Uthman bin Affan radhiyallahu an. Sebab apa? Sebab Uthman bin Affan ini dia telah mengahwini dua puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Ruqayyah, yang kedua adalah Ummu Kalsum. Dia bukan kahwin serentak. Uthman bin Affan berkahwin dengan Ruqayyah ketika mana perang Badar. Ruqayyah anak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyertai perang Badar dan dia telah wafat. Kemudian Uthman bin Affan menangisi dengan sangat hebat, sedih sebab isteri dia meninggal dan dia anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi merekomen Ummu Kalsum untuk Uthman bin Affan untuk kahwin. Itu dapat gelaran bagi dia Zunurain, memiliki dua cahaya sebab dia mengahwini dua anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita maklum Uthman bin Affan ini ketika mana jadi khalifah, antara sumbangan dia adalah dia mengumpulkan Mushaf Al-Quran Resam Uthmani yang kita baca. Dan yang kedua, antara usaha Sayyidina Uthman bin Affan adalah dia membesarkan Masjid Nabawi, masjid yang Nabi mendirikan dengan para sahabat. Ramainya umat Islam masuk ketika mana zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu an telah menguasai 2/3 dunia. Ramai orang masuk ketika itu tidak dapat menampung, dan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an memberi cadangan untuk membesarkan Masjid Nabawi. Kemudian diikuti oleh Abu Huzaifah, Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, Abu Salamah dan isterinya Ummu Salamah, dan Uthman bin Ma'zun, Uthman bin Maz'un. 12 orang semuanya yang berhijrah ke Habsyah. Ada riwayat lain mengatakan 14 orang. Di dalam buku ni menceritakan 12 orang yang dipilih oleh Nabi SAW untuk berhijrah ke Habsyah. Abu Bakar pun berhijrah juga. Selepas 2 hari perjalanan, dia tiba di kawasan Ahabish. Ahabish adalah kawasan Habsyah, orang-orang yang berkulit hitam. Orang-orang dari Habsyah menetap di situ. Mereka ini bukan Arab. Ketua mereka bernama Dughnah. Ketua mereka bernama Dughnah. Apabila Dughnah ternampak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, iaitu salah seorang pemuka Quraisy yang terkenal dengan akhlak yang mulia dan seorang yang baik, dia terkejut apabila mendengar daripada Abu Bakar apa yang berlaku. Ketika itu Abu Bakar sampai ke kawasan orang kulit hitam, iaitu Ahabish, bukan berbangsa Arab, berjumpa dengan ketua kaum dia yang bernama Dughnah. Dan Abu Bakar cerita apa yang mereka kena ketika mana mereka di Mekah. Dughnah berkata, mari kita balik ke Mekah dengan aku. Ketua kaum ini kata, jom kita balik ke Mekah dengan aku. Engkau dalam jaminan aku dan suku Ahabish. Bila engkau bersama dengan aku, jaminan engkau selamat ni atas aku, atas ketua kaum Ahabish. Apabila tiba di Kaabah, Dughnah mengiklankan kepada orang bukan Islam Quraisy, Abu Bakar dalam jaminannya. Sampai di Kaabah, bukan dia senyap-senyap, dia war-warkan. Dia berbicara kepada semua orang yang ada bahawa Abu Bakar ni bawah jaminan aku. Sesiapa yang mengganggu Abu Bakar, dia akan diperangi oleh Ahabish. Siapa yang kacau ataupun mengganggu Abu Bakar, dia akan diperangi oleh kaum aku. Itu kaum orang yang kulit hitam.
orang bukan Islam Quraisy tidak berani mengganggu Abu Bakar kerana dia dalam jaminan suku Ahabis. Okey, bila dapat maklumat sebegitu, mereka tak mampu ataupun tak berani untuk lawan. Okey, antara suku yang kuat adalah suku Ahabis. Kalau sebelum ni saya pernah kongsikan keturunan Abu Za Al-Ghifari, iaitu Al-Ghifari yang hebat ataupun mahir menyamun, merompak di padang pasir pada waktu malam. Suku Al-Ghifari ni pun takut dengan Ahabis, lagi hebat, lagi keras dan lagi sangat kasar. Ketika mana ketua kaum berkata begitu, diorang semua takut sebab Abu Bakar As-Siddiq di bawah jaminan suku Ahabis. Esoknya Abu Bakar datang ke Kaabah dan membaca Al-Quran dengan kuat. Dah dapat jaminan, so buatlah secara terbuka. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pergi ke Kaabah dan baca Al-Quran dengan kuat. Akhirnya mereka, iaitu kafir Quraisy di sekeliling Kaabah, menghasut Dugnah. Engkau jamin Abu Bakar, tetapi dia duduk di Kaabah menghina Tuhan-Tuhan kami. Bagaimana kami mahu bersabar? Okay, diorang cakap kepada Dugnah ni, Abu Bakar dah dapat jaminan, baca Quran dengan kuat, malahan dia menghina Tuhan-Tuhan. Ketika itu memang banyak berhala yang masih ada di sekitar Kaabah tu sendiri. Dugnah yang juga orang bukan Islam datang berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan dia kata kepada Abu Bakar, aku jamin engkau bukan untuk engkau menghina Tuhan-Tuhan orang bukan Islam Quraisy di Kaabah. Aku jamin kau, tapi jangan melebihi atau melampaui batas. Jangan kau hina Tuhan-Tuhan yang ada di selain Islam di Kaabah tersebut. Ketika itu Abu Bakar kata, aku hanya membaca Al-Quran. Walau bagaimanapun Dugnah tetap tidak bersetuju. Abu Bakar Siddiq membaca Al-Quran dengan lantang, dengan kuat, tapi kafir Quraisy menghasut Dugnah ni, kata dia menghina Tuhan-Tuhan kami, bagaimana kami mampu untuk bersabar. Dan Abu Bakar kata, aku bukanlah menghina Tuhan-Tuhan mereka, malah aku hanya saja membaca Al-Quran. Ketika itu Dugnah menerima jawapan tersebut, tetapi beliau tidak bersetuju. Dan Abu Bakar berkata, aku tidak mahu lagi jaminan kamu. Ketika mana Dugnah tidak bersetuju, Abu Bakar kata, aku tidak mahu lagi jaminan kamu, biar aku tidak ada jaminan, tetapi aku boleh membaca Al-Quran. Ini apa yang Abu Bakar Siddiq sebut kepada ketua kaum Ahabis. Aku tak perlukan jaminan, hanya saja kalaulah aku boleh baca Quran, itu lebih baik bagi aku. Akhirnya Abu Bakar terus tinggal di Mekah tanpa jaminan sesiapa pun. Oleh itu Abu Bakar terus menemani dan mendampingi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia antara orang, Abu Bakar Siddiq antara sahabat yang pergi ke Habsyah, tapi ketika mana jumpa dia dengan ketua kaum ini, dia pulang, dan bila tak dapat jaminan, dia terus kekal bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu kan, Abu Bakar Siddiq ini sangat hebat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana perang Tabuk, kita akan sentuh perang Tabuk. Umat Islam kekurangannya harta ataupun untuk berperang ketika itu. Nabi SAW panggil semua sahabat, dan ketika itu Nabi kata, infakkanlah harta yang apa yang engkau ada, wahai sahabat radhiyallahu ajma'in. Ketika itu Abu Bakar pandang Umar, Umar pun pandang Abu Bakar, dan semua pulang. Esoknya kumpul balik sahabat, Nabi SAW tanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, apa yang kau infakkan untuk perang Tabuk ini, wahai Abu Bakar? Abu Bakar radhiyallahu an sebut, aku infakkan keseluruhan hartaku. Ketika itu Nabi SAW tanya, apa yang kau tinggal untuk keluargamu, isteri dan anak-anak? Aku hanya tinggalkan kepada mereka Allah dan Rasul. Ketika itu Nabi SAW tanya kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu an, apa yang kau infakkan untuk perang Tabuk? Umar Al-Khattab kata, aku infakkan separuh daripada hartaku
dan separuh lagi aku tinggal untuk isteri dan anak-anak aku. Dan Umar Al-Khattab radhiyallahu an sebut, aku tidak pernah boleh menandingi ataupun melawan iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sangat hebat. Ya, kalau ikut ranking tu, selepas para nabi dan rasul, kalau ikut 124,000 nabi, 124,001 adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nabi SAW pernah sebut, kalaulah dihimpunkan iman seluruh umat manusia ini, nescaya tak mampu untuk melawan iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Bukan kita saja dalam masjid ni, para sahabat Nabi semua letak satu timbangan, lawan dengan timbangan iman Abu Bakar As-Siddiq, saya tak mampu untuk lawan. Itulah hebat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Baik, Umar masuk Islam. Ini satu topik kecil yang sangat menarik. Bagaimana Umar Al-Khattab radhiyallahu an masuk Islam. Tekanan dan kezaliman Quraisy yang belum Islam terus berlaku, sehingga berlaku peristiwa yang menggembirakan Muhammad bin Abdullah. Peristiwa itu adalah peristiwa Umar Al-Khattab masuk Islam. Salah seorang daripada dua orang pemimpin bukan Islam, kafir Quraisy yang memusuhi Islam. Peristiwa ini berlaku pada tahun ketiga selepas kenabian. Umar, walaupun peribadi keras dan gagah perkasa, tetapi dia juga seorang pemidato yang bijaksana. Kalau dia bersemangat dalam suatu perkara, dia akan kerjakan sampai berhasil. Inilah juga ciri-ciri yang ada pada Amr bin Hisham, yang lebih dikenali sebagai Abu Jahal. Oleh itu, Nabi Muhammad SAW pernah berdoa, Ya Allah, perkuatkanlah Islam dengan salah seorang daripada dua Umar. Okay? Suatu hari Nabi SAW ketika mana Islam sangat terancam, orang-orang yang public figure yang kuat, yang mempunyai pengaruh yang besar, ketika itu tidak ada. Orang yang lantang. Kalau kita baca kisah Abu Bakar ni, memang seorang yang sangat lembut. Keimanan dia memang sangat hebat, tapi beliau sangat lembut. Berbeza dengan Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Dan Nabi SAW pernah berdoa, perkuatkanlah Islam dengan salah seorang daripada dua Umar ni. Itu Umar Al-Khattab radhiyallahu an ataupun Abu Jahal yang dikenali sebagai Amr bin Hisham. Dua orang yang sangat dikenali dan sangat ditakuti, digeruni oleh kafir Quraisy. Ketika itu dua Umar yang dimaksudkan adalah Umar Al-Khattab dan Amr bin Hisham, iaitu Abu Jahal. Ini kerana dengan adanya orang yang berwatak sebegini dalam Islam, ia menguatkan Islam. Allah mengabulkan doa Muhammad, iaitu Umar Al-Khattab radhiyallahu an masuk Islam. Sebelum Islam, Umar bersikap keras ke atas orang Islam. Kali pertama dia berlembut dengan orang Islam apabila sahabat-sahabatnya mula berhijrah ke Habsyah. Okay? Umar Al-Khattab ni sangat keras, dan ketika mana Umar Al-Khattab sendiri nampak Islam tu terancam di Mekah, dan ketika itu dia berlembut dengan orang Islam atau sahabat-sahabatnya yang berpindah ataupun berhijrah ke Habsyah. Ada seorang wanita daripada kalangan sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Abdullah. Dia berpakat dengan anaknya berhijrah ke Habsyah. Mereka berjanji akan bertemu di belakang bukit pada waktu tengah malam, waktu orang tidak ada. Secara senyap-senyap dia keluar dari rumahnya menuju ke belakang bukit. Anaknya sudah menunggu di sana. Tiba-tiba Ummu Abdullah tersempak dengan Umar. Semua orang takut bila jumpa dengan Umar ni, kata dua kan. Dia boleh bunuh sesuka hati dia, dan dia sangat keras. Umar bertanya, "Ke mana kamu mahu pergi wahai Ummu Abdullah?" Pada masa itu Quraisy memang tidak membenarkan orang-orang Islam untuk keluar dari Mekah.
Ketika itu Ummu Abdullah menjawab, kamu seksa kami, kamu ganggu kami, kamu tidak mahu lagi kepada kami, biarlah kami keluar dari Mekah. Kamu tidak rugi apa-apa kalau kamu biarkan aku keluar dari Mekah. Dia berlaku jujur, dia mengaku kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu an, kamu telah seksa, ganggu dan sebagainya, biarlah kami hijrah keluar ke Mekah dan kamu tidak rugi apa-apa pun. Ketika itu Umar berkata, kalau begitu ini perpisahan antara kita wahai Ummu Abdullah. Ummu Abdullah ni memang ada hubungan darah dengan Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Dan Umar sambung lagi, semoga keselamatan menyertai perjalanan kamu. Ini satu benda yang pelik yang berlaku pada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Dia boleh berlaku lembut dengan orang yang nak berhijrah, iaitu Ummu Abdullah yang ketika itu beragama Islam. Ini kali pertama Umar berlembut. Ummu Abdullah pun terkejut. Sebelum ini Umarlah orang yang paling keras dengan Islam. Kita baca sirah, kalau jumpa dengan Umar, kebanyakan sahabat menyimpan keislaman, tidak mengaku. Sebab apa? Tahu Islam, Sayyidina Umar akan bertindak dengan keras. Dialah yang sukarela datang mengazab seorang hamba perempuan daripada suku Mu'ammilah. Umar bukan daripada suku Mu'ammilah, tapi kerana rasa tidak senang dengan Islam, dia menawarkan diri mengazab hamba suku Mu'ammilah ini. Dia memukul hamba ini sehingga jemu. Kalau tuan-tuan pernah baca kisah perempuan daripada suku Mu'ammilah ni, Sayyidina Umar sendiri ke depan tawarkan diri untuk seksa perempuan tersebut sebab dia mengaku telah masuk Islam. Seksa bukan seksa biasa, sampai perempuan tersebut tak mampu untuk berdiri, berdarah teruk. Bayangkan seorang lelaki, kita baca kisah Sayyidina Umar ni sangat bertubuh besar. Dia naik kuda, kaki dia mencecah tanah, memang besar, bukan biasa-biasa punya Arab. Kuda dekat Arab memang dah besar, tapi dia naik kuda tu kaki dia mencecah ke tanah. Dan dia sendiri tawarkan diri untuk pukul perempuan hamba ini daripada suku Mu'ammilah sampai perempuan ni tak mampu untuk berdiri. Adapun sahabat yang telah masuk Islam ketika itu nampak, tapi tak ada seorang pun berani untuk tegur perbuatan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, sebab dia sangat-sangat bengis dan sangat-sangat ganas terhadap orang Islam. Apabila Ummu Abdullah sampai kepada anaknya, anaknya bertanya, wahai ibu, adakah orang melihat kamu? Dia jawab, ada, Umar. Dan Abdullah terkejut. Itu anak dia terkejut, bagaimana ibu boleh lepas? Itulah yang berlaku, Maha Besar Tuhan, bukan sahaja dilepaskan aku, bahkan Umar ini doakan untuk keselamatan aku dalam perjalanan. Abdullah berkata kepada ibunya, mungkin kerana ibu berharap sangat Umar masuk Islam. Ketika mana Nabi SAW mendoakan salah satu Umar masuk Islam, Ummu Abdullah ni terdengar dan dia terdetik dalam hati dia, dan dia sebut kepada anak dia Abdullah, aku mengharapkan Umar Al-Khattab yang masuk Islam, bukan Abu Jahal. Benar, demi Allah aku berharap sangat Umar masuk Islam. Abdullah berkata, wahai ibu, demi Allah Umar tidak akan mengecap 2 kalimah syahadah selagi keldainya tidak mengucap dulu. Anak dia kata mustahil bagi Umar untuk masuk Islam. Seorang sosok tubuh yang sangat bengis, sangat membenci Islam, mustahil dia akan melafazkan 2 kalimah syahadah. Dia memberi perumpamaan, selagi keldainya tidak mengucap, Sayyidina Umar takkan mengucap. Maksudnya takkan masuk Islam. Keldai memang takkan mengucap, tapi dia memberi perumpamaan dengan seekor keldai. Memang benar pada masa itu Umar belum lunak dengan Islam, tapi dia hanya berlembut dengan Ummu Abdullah atas dasar hubungan darah saja. Apabila Umar balik ke rumahnya, dia mula berfikir bagaimana boleh berlaku semua bencana ini. Pecah belah di kalangan Quraisy yang berlaku. Orang mula meninggalkan Mekah.
siapakah puncanya? Umar berkata, ini semua berpunca daripada Muhammad. Okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini bermula kisah bagaimana Umar Al-Khattab bertekad untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bertekad membunuh Muhammad supaya selesai semua masalah ini. Okey, masalah orang kafir Quraisy ramai memeluk Islam, dan ketika mana diseksa, semua keluar pada Mekah. Dia merasakan ini punca daripada Nabi Muhammad. Nak selesai, perlu bunuh Muhammad, baru selesai masalah tersebut. Esoknya, selepas bangun pagi, Umar terus mempersiapkan dirinya dengan pakaian dan peralatan. Dia keluar dari rumahnya, hatinya bulat, tekad untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Sayyidina Umar Al-Khattab baru berusia 27 tahun. Dia keluar dengan pakaian yang lengkap besi dan membawa senjata, bulat. Aku takkan balik kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibunuh oleh tangan aku sendiri. Ketika itu salah seorang sahabat Nabi ternampak Umar sedang berjalan. Sahabat ini sudah Islam, tapi orang tidak tahu keislamannya. Kerana tekanan yang terlalu hebat, dia menyembunyikan keislamannya. Namanya Nu'aim bin Abdullah. Okay, Nu'aim bin Abdullah ni antara sahabat yang menyembunyikan keislamannya. Salah seorangnya daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab, sebab takut akan diseksa ataupun dibunuh oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apabila dia melihat Umar dengan pakaian perangnya dan lengkap dengan senjata, di mukanya jelas marah. Ketika itu dia memberanikan diri menegur Umar. "Kemana kamu mahu pergi, wahai Umar?" "Aku mahu pergi membunuh orang yang memecah belahkan kaumku dan menghina datuk nenekku." Ketika itu Nu'aim pun cemas. Nu'aim bimbang berlaku sesuatu yang buruk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia ingatkan Umar, "Wahai Umar, adakah kamu rasa kamu boleh lepas daripada suku Abdul Muttalib kalau kamu membunuh Muhammad?" Nah, cerdiknya sahabat ini, bila tahu Sayyidina Umar tekad keluar nak bunuh Muhammad, dia kata, "Kalau engkau bunuh Muhammad, adakah kamu akan dilepaskan oleh suku Abdul Muttalib?" Satu suku yang besar ketika itu, iaitu kafir Quraisy yang besar, sangat diguruni dan ditakuti oleh orang Arab. Umar menjawab dengan tegas, "Walaupun aku akan dibunuh oleh suku Abdul Muttalib, aku tidak peduli. Hanya saja Muhammad mati, aku pun dibunuh oleh suku Abdul Muttalib, aku tak kisah pun, aku tak peduli." Nu'aim semakin cemas melihat Umar sudah tidak memikirkan nyawanya sendiri, tetapi dia cuba melambat-lambatkan Umar lagi supaya dia sempat memberitahu Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Akhirnya dia berkata kepada Umar, "Kalau begitu, kamu mulakan dulu dengan keluarga kamu." Dah tak mampu untuk tahan Umar ni. Kalau kau nak bunuh Muhammad ni, kau bunuh dengan kaum keluarga kamu. Umar bertanya, "Siapakah yang kamu maksudkan?" Nu'aim berkata, "Adik perempuan kamu, Fatimah." "Adakah Fatimah sudah meninggalkan agamanya, iaitu agama nenek moyang?" Nu'aim kata, "Betul." Ketika itu Umar Al-Khattab terus berpatah balik ke rumah adiknya. Tak jadi nak pergi ke rumah Arqam bin Abi Arqam yang Nabi SAW tengah duduk dengan para sahabat. Dia U-turn, dia pergi ke rumah adiknya Fatimah. Nak sibuk pasal orang lain, tengok adiknya sendiri telah masuk Islam. Pada masa itu Fatimah dan suaminya baru masuk Islam. Okay, suami Fatimah yang bernama Sa'ad bin Zaid, antara golongan yang paling awal masuk Islam dan 10 yang dijamin syurga. Apabila Umar sampai ke rumah Fatimah, dia mendengar suara orang membaca Al-Quran. Fatimah dan suaminya sedang belajar Al-Quran daripada Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu. Okay, seorang sahabat Nabi yang sebelum ni kita pernah sentuh. Khabbab bin Arad yang diseksa dengan sekeras-kerasnya, dia juga merupakan qari, orang yang membaca Quran dengan baik. Dia mengajar Fatimah
radhiyallahu anha dengan suaminya Sa'ad bin Zaid. Ketika itu Muhammad menghantar Khabbab bin Arad mengajar Sa'ad dan Fatimah yang baru masuk Islam. Ketika itu Umar memukul pintu rumah dengan kuat. Fatimah dan suaminya cepat-cepat menyembunyikan Khabbab bin Arad radhiyallahu an, baru mereka membuka pintu. Ketika Sayyidina Umar sampai, ketuk pintu dengan kuat, minta Khabbab untuk menyorok, simpan, dan barulah Fatimah radhiyallahu anha dengan suaminya keluar. Umar terus bertanya kepada Fatimah, apa yang aku dengar tadi? Fatimah kata, tidak ada apa-apa. Aku dengar tadi, dia bentak lagi dia dengan suara yang kasar. Aku dengar tadi, ada something yang aku dengar. Adakah itu dari Muhammad? Mereka semua terdiam. Umar berpaling kepada Sa'ad, adik iparnya. Adakah kamu sudah murtad? Sa'ad dengan tenang menjawab, aku tidak murtad wahai Umar, tetapi aku masuk Islam. Aku bukan murtad, aku bukan membelakangi agama nenek moyang, tapi aku masuknya Islam. Umar terus menempeling Sa'ad. Ada dalam riwayat yang lain kata dia sepak, orang yang bertubuh besar sepak Sa'ad. Ketika itu sekali tempeling sahaja hidung Sa'ad telah berdarah. Okey. Fatimah ketika itu cuba menghadang Umar daripada memukul suaminya. Ketika itu Fatimah pula telah ditempeling ataupun ditampar. Berdarah juga hidung Fatimah, dan ketika itu Fatimah menangis. Seorang abang kandung menampar dia sebab dia telah memasuk Islam. Hatinya merintih supaya hati Umar lembut kepada Islam. Apabila melihat suasana itu, Umar menjadi kasihan pula, hatinya menjadi lembut. Dan ketika itu Umar berkata, tunjukkan kepada aku helaian yang kamu baca tadi. Fatimah berkeras tidak mahu. Akhirnya Umar bersumpah, demi Latta dan Uzza, aku tidak akan berbuat sesuatu yang tidak baik. Dia bersumpah dengan Tuhan dia, aku tidak akan buat sesuatu yang tidak baik kepada helaian yang kamu baca tadi. Apabila Fatimah dan melihat Umar mula lembut, dia berterus terang kepada Umar, wahai Umar, ini kata-kata Allah. Engkau belum Islam, syirik itu najis. Kalau engkau hendak membacanya, engkau masuk ke dalam, engkau mandi dulu. Okey, nak pegang masaf Al-Quran, helaian Al-Quran ni boleh, tapi engkau kena membersihkan diri daripada diri engkau ni, daripada najis. Oleh kerana hati Umar yang hendak sangat mendengar Al-Quran, dia bersetuju masuk ke dalam dan mandi. Selepas itu baru Fatimah memberi helaian itu kepada Umar dengan pentadbiran Allah Azza wa Jalla yang maha bijaksana, maha mengetahui. Helaian itu mengandungi surah Taha, iaitu ayat yang menceritakan berkaitan dengan kiamat. Menjadikan hati Umar terus diproses selepas membaca ayat-ayat itu. Akhirnya Allah mencampakkan petunjuk ke dalam hatinya apabila dia membaca ayat yang ke-14 daripada surah Taha yang bermaksud, sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku, oleh itu sembahlah akan daku dan dirikanlah sembahyang untuk mengingatiku. Umar berkata, tidak sepatutnya yang empunya kata-kata ini diseketui. Alangkah indahnya dan mulianya kata-kata ini. Umar meminta hendak berjumpa Muhammad. Apabila Umar menyebut kata-kata itu, Khabbab keluar dari tempat persembunyiannya. Ketika mana dah yakin, dia minta Fatimah dengan suaminya untuk membawa dia berjumpa dengan Muhammad. Ketika itu baru Khabbab radhiyallahu an keluar untuk bertemu dengan Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Baik. Terima kasih. Nanti kita akan sambung balik insya-Allah. Dan saya akan cerita juga kisah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni menarik. Pemerintahannya sangat menarik. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan, antara asbabnya sebab Sayyidina Umar. Mulianya Sayyidina Umar,
bersihnya hatinya. Banyak yang Allah Azza wa Jal bagi kepada dia karamah. Itu Nabi SAW sebut, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Kalaulah ada Nabi selepas aku, itu Nabi Muhammad SAW, lakana Umar. Dan saya Allah akan pilih Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Banyak benda yang berlaku yang Sayyidina Umar sebut, tapi Nabi SAW tak setuju, Abu Bakar tak setuju, tapi Allah Azza wa Jal membenarkan daripada lisan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Contohnya, suatu hari Sayyidina Umar bertanya kepada Nabi SAW, boleh tak maqam Ibrahim ni kita jadikan tempat solat? Ketika zaman Nabi, diorang tak pernah buat maqam Ibrahim ni tempat solat, menghadap ke Kaabah, tapi dijadikan tempat solat. Ketika itu Nabi SAW senyap, dan Allah Azza wa Jal menggunakan ayat lisan yang dibaca oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, yang kita pernah baca. Bukanlah menunjukkan Allah Azza wa Jal ikut apa yang Sayyidina Umar sebut, tak. Al-Quran tu telah ada di langit, Allah Azza wa Jal turun mengikut kesesuaian yang berlaku, tapi kebanyakan yang berlaku mengikut lidah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Banyak kisah hijab, kisah Aisyah radhiyallahu anha dituduh dengan Safwan Ibnu Mu'attal, dan banyak lagi. InsyaAllah nanti saya akan kongsikan pada kuliah yang akan datang. Wallahu alam. Apa yang baik datang pada Allah Azza wa Jal, segala kelemahan kekurangan datang daripada diri saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. اللهم اجعلنا جمع المرحومة وتفرق من بعده تفرق معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين.